Selamat sejahtera kepada Sir dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Anghaji dan nombor metrik saya ialah 286043. Hari ini saya akan membentangkan tentang teori pembelajaran kognitivism. Yang pertama, kita akan masuk pengenalan. Melalui perkembangan teknologi yang sangat canggih, zaman kita sekarang dikenali sebagai era digital. Pihak pengguna akan menghantar dan menerima maklumat melalui penggunaan laman web dan media sosial. Pertukaran maklumat adalah sangat laju antara manusia tanpa kira lokasi dan masa. Pada abad ke-21, kaedah pengajaran dan pembelajaran kita juga perlu dikaitkan dengan penggunaan teknologi. Melalui penggunaan teknologi, maklumat dapat disampaikan dengan menggunakan kaedah yang lebih kreatif dan inovatif. Pelajar-pelajar juga akan tertarik untuk belajar dengan adanya penggunaan teknologi seperti penciptaan slide, image dan video yang sangat menarik. Dengan adanya teknologi yang sangat canggih, aktiviti pembelajaran bukan sahaja dapat dilakukan di dalam kelas dan juga dapat dilakukan di luar bilik darjah. Pelajar juga dapat belajar dengan menggunakan aplikasi pembelajaran dan mencari maklumat yang ingin diketahui tanpa kira tempat dan masa dengan menggunakan laman web dan media sosial yang sedia ada. Oleh itu, teknologi merupakan unsur penciptaan teori pembelajaran kognitivism. Okey, seterusnya kita akan tengok apa itu teori pembelajaran kognitivism. George Sigmund menyatakan teori kognitivism menjelaskan bahawa pembelajaran merupakan satu rangkaian yang tersebar dan membawa kepada hubungan dalam berbagai bentuk pengetahuan. Kognitivism merupakan teori pembelajaran yang mengintegrasikan prinsip-prinsip yang diterokai oleh teori kekacauan iaitu chaos, rangkaian iaitu networking dan kerumitan iaitu complexity, dan organisasi diri iaitu self-organizing. Pembelajaran dalam teori pembelajaran kognitivism difahami sebagai proses yang berlaku perubahan unsur-unsur teras dalam persekitaran yang kabur dan tidak sepenuhnya di bawah kawalan individu. Pembelajaran juga didefinisikan sebagai aktiviti pembelajaran dimulai daripada aktiviti mengetahui sehingga aktiviti mencipta pengetahuan yang boleh dilaksanakan iaitu actionable knowledge. Selain itu, pembelajaran juga berlaku di luar diri kita, iaitu dalam organisasi atau pangkalan data. Sebagai contoh, melalui platform yang terbuka seperti Blogger, Wikipedia, YouTube dan Google dan sebagainya, ini membolehkan kita dapat mempelajari dengan lebih lanjut. Seterusnya, kognitivism didorong oleh pemahaman bahawa keputusan adalah berdasarkan asas yang cepat berubah. Maklumat baharu sentiasa diperolehi. Oleh itu, keupayaan untuk membezakan antara maklumat penting dan tidak penting adalah sangat penting dan amat diperlukan oleh setiap individu. Keupayaan untuk mengenali apabila maklumat baharu mengubah landscape berdasarkan keputusan yang sebelum dibuat juga penting. Selain itu, George Sigmund juga menyatakan pembelajaran ialah proses membentuk rangkaian dan pengetahuan ialah produk rangkaian dalam dunia rangkaian. Apabila kita berpengetahuan, kita akan menghubungkan konsep dan idea dalam tempoh masa tertentu dan seterusnya kita akan melengkapkan perspektif dan memperdalam pemahaman kita. Pada peringkat akhirnya, pembelajaran berangkaian terbentuk melalui ruang sosial relevans seperti Twitter dan Facebook. Semua individu disambungkan melalui penggunaan peranti mudah alih. Jika kita terdapat soalan, kita akan cuba mencari jawapan dalam internet atau menghantar mesej untuk bertanya individu lain. Jelaslah bahawa sistem sosial dan teknologi telah menjadi sumber pengetahuan kepada kita. Berikut adalah prinsip-prinsip teori pembelajaran kognitivism. Yang pertama ialah pembelajaran dan pengetahuan terletak pada keberbagaian pendapat. Yang kedua ialah pembelajaran ialah proses yang menghubungkan nod atau sumber maklumat khusus. Yang ketiga adalah pembelajaran mungkin berlaku di luar diri manusia. Yang keempat ialah keupayaan untuk mengetahui lebih banyak adalah lebih kritikal berbanding dengan apa yang sudah diketahui. Yang kelima adalah memupuk dan mengekalkan hubungan diperlukan untuk memudahkan pembelajaran berterusan. Yang keenam ialah kemahiran untuk melihat berkaitan antara bidang, idea dan juga konsep adalah kemahiran tegas. Yang ketujuh adalah pengetahuan terkini
merupakan tujuan semua aktiviti pembelajaran kognitivism. Yang ke-8 adalah pembuatan keputusan merupakan proses pembelajaran. Kita perlu memilih apa yang perlu dipelajari dan makna maklumat yang masuk dilihat melalui lensa realiti yang berubah. Walaupun terdapat jawapan yang betul sekarang, ia mungkin salah pada hari esok kerana perubahan dalam iklim maklumat yang mempengaruhi keputusan itu. Sekarang kita akan tengok apa strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran yang dapat dikaitkan dengan teori ini. Yang pertama adalah pembelajaran kendiri. Strategi ini merupakan satu bentuk pembelajaran yang mempusatkan murid. Pembelajaran kendiri terbentuk daripada 4 pendekatan, iaitu terarah kendiri, kadar kendiri, akses kendiri dan pentaksiran kendiri. Sebagai contoh, pelajar boleh mencari maklumat yang lebih mendalam dalam subjek asas sains komputer iaitu ASK dengan menggunakan perisian khusus atau laman web yang dipilih dengan terarah kendiri. Pelajar dapat menentukan pengetahuan yang ingin dipelajari berdasarkan kadar keupayaan kendiri. Seterusnya, pelajar dapat mengakses sendiri dan akhirnya dapat mentafsir pengetahuan yang sudah dipelajari. Selain itu, pelajar-pelajar juga boleh menghasilkan satu projek dengan penggunaan bahasa pengaturcaraan yang dipilih dan seterusnya mereka dapat belajar bahasa pengaturcaraan sendiri secara talian seperti Udemy dan Codecademy, W3 School dan Stack Overflow. Ini dapat menghubungkan dengan prinsip kemahiran untuk melihat berkaitan antara bidang, idea dan konsep dalam kognitivism. Yang kedua adalah pembelajaran penerokaan, iaitu pelajar-pelajar akan belajar melalui penerokaan berdasarkan pengetahuan sedia ada. Pelajar akan mencari dan meneroka maklumat dalam kalangan yang tercover untuk mencapai objektif pembelajaran yang dirancangkan. Pelajar dapat mencari maklumat dengan laju dengan menggunakan aplikasi pembelajaran sedia ada dalam internet atau menterjemahkan maklumat dalam media sosial dan laman web seperti Google. Penggunaan komputer merupakan kaedah yang paling cepat untuk menterjemahkan konsep pembelajaran penerokaan. Pelajar juga perlu menganalisis, memproses dan menapis maklumat yang ingin dipelajari dalam keadaan pembelajaran yang berbentuk kajian lepas dan penyelesaian masalah. Oleh itu, pelajar-pelajar perlu mempunyai keupayaan mentafsir kedapatan maklumat untuk membezakan antara maklumat penting dan tidak penting serta betul atau salah. Ini telah bersesuaian dengan konsep teori pembelajaran kognitivism. Yang ketiga adalah pembelajaran kolaboratif. Strategi ini adalah sangat mementingkan kerjasama antara pelajar dan memerlukan pelajar menyampaikan idea masing-masing secara perkumpulan. Pertukaran maklumat antara pelajar dijalankan melalui aktiviti perbincangan dalam kumpulan, saling bekerjasama dan menolong untuk menyelesaikan sesuatu isu atau masalah dan projek yang diberikan. Contoh aktiviti pembelajaran seperti setiap kumpulan pelajar akan diberikan satu topik dan diminta untuk mencari maklumat dalam internet. Seterusnya, kumpulan-kumpulan pelajar tersebut perlu menyediakan bahan-bahan untuk menyampaikan maklumat-maklumat yang didapati dalam aktiviti pembentangan atau gallery work. Aktiviti tersebut membolehkan pertukaran maklumat yang berkesan telah berlaku antara pelajar-pelajar dan pelajar diberi peluang untuk menyatakan pandangan atau pengalaman sedia ada mereka. Kaedah ini dapat melaksanakan teori pembelajaran kognitivism yang berprinsip pembelajaran dan pengetahuan terletak pada keberbagaian pendapat. Akhir sekali ialah pembelajaran inquiry. Pembelajaran berdasarkan inquiry merupakan satu strategi yang berpusatkan pelajar untuk memahami konsep penyelesaian masalah dengan berkesan. Pembelajaran inquiry ini memerlukan sifat ingin tahu dalam diri pelajar sehingga membawa naluri ingin menyiasat untuk meneroka jawapan dan menyelesaikan sesuatu persoalan. Ini memerlukan beberapa teknik seperti perancangan, penjualan, siasatan, ramalan, menganalisis dan merekod dapatan serta membuat keputusan dan refleksi. Sebagai contoh, pelajar mempunyai peluang untuk mencari maklumat supaya tugasan yang diberi dapat diselesaikan dengan meneliti dan meneroka maklumat dalam aplikasi sedia ada. Mereka perlu memproses maklumat yang menghampiri cara penyelesaian masalah yang ditugaskan.
membuat justifikasi dan tafsiran dapatan serta melaksanakan pembinaan aplikasi. Pelajar akan memahami dan menghubungkan maklumat yang didapati dan seterusnya mengaplikasikannya. Sekarang kita akan tengok refleksi dan rumusan. Perkembangan teknologi yang pesat telah membentuk kaedah pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan berbagai bentuk dengan melibatkan penggunaan teknologi. Individu dapat mencari maklumat yang ingin diketahui dalam dunia rangkaian. Teori pembelajaran kognitivisme menentukan lokasi dan masa pengajaran dan pembelajaran bukan lagi menjadi unsur yang menghadkan pelajar dan individu lain untuk belajar. Setiap individu telah menjadi salah satu sumber maklumat kepada individu lain melalui menyebarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri yang bermanfaat dalam media sosial dan laman web. Oleh itu, setiap pengguna mempunyai tanggungjawab untuk memastikan maklumat yang disebar adalah betul dan tepat. Dan pengguna lain juga perlu mempunyai kemahiran untuk membezakan ketepatan maklumat tersebut. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam sekolah, guru juga perlu melaksanakan teori pembelajaran kognitivisme dalam kelas supaya pelajar tertarik minat untuk belajar. Strategi pengajaran dan pembelajaran juga perlu dipilih dengan baik berdasarkan konsep dan prinsip teori pembelajaran kognitivisme seperti strategi pembelajaran kendiri, pembelajaran penerokaan, pembelajaran inquiry dan pembelajaran kolaboratif. Pelajar juga perlu mempunyai sifat ingin tahu dan seterusnya menggunakan aplikasi pembelajaran dan laman web yang sedia ada dengan baik supaya menguasai sesuatu pengetahuan dengan baik. Maklumat-maklumat yang bermanfaat akan membantu mereka untuk menyelesaikan masalah yang dijumpai dan menjawab soalan yang terdapat. Pertukaran maklumat yang didapati antara pelajar juga dapat membantu pelajar lain untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang tertentu. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Sekian, terima kasih.